Hadirin dan hadirat yang tak mampu saya sebutkan satu persatu nama hadirin dan hadirat sekalian, namun insya-Allah tidak mengurangkan rasa hormat saya, kasih saya kepada anda semua. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka untuk kita sama-sama ingat, jangan lupa untuk kita bersama-sama berniat i'tikaf di dalam masjid ini. Moga duduknya kita pada malam ini, saat ini menantikan solat fardu Isya. Allah menulis keampunan buat kita, Allah tulis buat kita pahala sedang melakukan solat, amin insya-Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kita sudah maklum bahwasanya saat ini, bulan ini kita berada dalam bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ialah salah satu bulan daripada bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36, yang mana mafhum dia ialah sesungguhnya perkiraan bulan-bulan di sisiku adalah 12 bulan. Maka dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang mana disebutkan sebagai bulan-bulan haram, iaitu yang pertama Rajab, yang seterusnya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 4 bulan ni tuan-puan, pada zaman jahiliah dulu, mereka ni pun memang mengazimkan, membesarkan, memuliakan 4 bulan ni. Kita contoh sekarang bulan Rajab, sehingga akan disebutkan bahawasanya 4 bulan haram ni diharamkan, yang mana orang Islam tak boleh berperang, tak boleh menumpahkan darah. Dan amalan ini zaman jahiliah dulu dah diamalkan, sehingga akan disebutkan dalam tafsir Tabari, apabila seorang lelaki ni dia berjumpa seorang lelaki yang pernah membunuh ayahnya, kalau bulan tu bulan-bulan haram, dia tak akan balas balik. Dia sabar dulu, dia taram dulu, tunggu nanti keluar pada bulan-bulan haram baru kita cantahkan. Sehingga kan macam tu menunjukkan mereka yang sebelum Islam pun memuliakan bulan haram. Maka dalam ayat itu juga Allah menyebutkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu melakukan kezaliman diri kamu pada bulan itu, iaitu bila 4 bulan haram. Disebutkan juga dalam tafsir, maksud jangan kamu menzalimi diri kamu itu, kalau ikutkan zaman dahulu kita faham 4 bulan haram tak boleh perang, tak boleh tumpah darah, tak boleh sakitkan orang, tak boleh cederakan orang. Maka penafsiran yang lain untuk zaman sekarang ini ialah jangan kamu menzalimi diri kamu dengan melakukan dosa pada bulan-bulan haram. Kita tahu doa Nabi Adam AS, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhanku, Tuhan kami, sesungguhnya kami, dia dengan Hawa, zalamna, menzalimi diri dia dengan melakukan kesalahan, yang mana Allah jadikan pengajaran buat kita. Jadi tuan-puan, pada bulan-bulan haram, sekarang ni bulan Rajab, jaga diri baik-baik. Allah kata berdasarkan penafsiran ulama, jangan buat dosa. Kerana dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahawasanya, ini pandangan ulama, kalau kita buat kebaikan pada bulan-bulan haram, insya-Allah gandaan pahala dia bertambah. Maksudnya kita buat pahala ada gandaan dia. Manakala maha adilnya Allah, bila mana kita buat dosa pada bulan-bulan haram, kita minta Allah pelihara kita, disebutkan oleh para ulama, gandaan dosa pun akan kita dapat. Jadi kita kena muhasabah. Pada bulan-bulan haram, perbanyakkan ibadah. Antaranya yang isu semasa kita sekarang berkaitan dengan wabak penyakit yang berjangkit. Maka kita beribadah dengan salah satu ibadah, iaitu banyakkan berdoa. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Nabi SAW, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Perbanyakkan doa, moga Allah jaga dan pelihara kita dan keluarga kita daripada penyakit berjangkit. Amin ya rabbal alamin. Tuan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita akan sambung berkaitan dengan adab seharian hidup kita. Yang mana seingat saya bulan yang lepas kita berhenti pada adab tidur dan bangun tidur, ataupun berkaitan dengan tidur. Sekarang ni insya-Allah malam ni kita akan lihat berkaitan dengan adab tandas, keluar masuk tandas dan buang air. Kan kita bila bangun tidur mesti kita cari tandahan. Jadi kita akan tengok adab seterusnya, iaitu adab berkaitan dengan tandas, buang air dan hal-hal berkaitan dengannya. Yang pertama, tuan-puan yang dirahmati Allah, disebutkan dalam hadis Abu Dawud bahawasanya tandas itu merupakan kediaman ataupun rumah bagi syaitan-syaitan
dan jin-jin. Jadi kita jangan bertenggek lama-lama dekat tandas tu, sebab itu bukan rumah kita, itu bukan tempat kita. Bila mana kita sampai di tempat qada hajat, tempat nak buang air, maka cepat-cepatlah. Jangan duduk lama-lama, sebab disebutkan dalam hadis itu adalah kediaman ataupun rumah jin dan syaitan. Maka disebabkan itu kita disunnahkan, dianjurkan sebelum kita memasuki tandas, kita disunnahkan membaca doa masuk tandas. Yang mana kita semua dah hafal, iaitu dimulakan dengan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubathi wal khaba'ith. Ini disebut hadis Imam Bukhari. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripadamu daripada khubathi wal khaba'ith. Disebut dalam terjemahan iaitu syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Iaitu kita tahu tandas ni rumah jin, rumah syaitan. Jadi bila kita masuk, kita minta Allah lindung kita dengan doa ini supaya kita tak diganggu oleh dua binatang ni, syaitan betina dan syaitan jantan. Dan disunahkan juga kita memasuki tandas dengan kaki kiri. Ini semua kita tahu. Sebab dalam hadis Imam Muslim, hadis yang lain disebutkan juga Nabi banyak mengagungkan, memuliakan sebelah kanan. Bila Nabi nak buat sesuatu benda yang baik, maka Nabi mulakan dengan belah kanan. Pakai kasut, masuk masjid, masuk majlis ilmu contohnya. Tetapi kalau benda yang tidak baik, maka Nabi dahulukan dengan sebelah kiri. Maka tandas itu tempat yang tidak baik, maka dianjurkan, malah ulama menyebutkan ia adalah sunnah, iaitu kita masuk dengan kaki kiri. Kalau dari segi dulu kita baca ada kajian sains lah, kata kaki kiri ni dia lebih grip kalau lalu kat tempat-tempat licin. Wallahu a'lam. Yang penting kita pegang dulu, ini sunnah Nabi, beramal dahulu. Maka yang pertama, kita rasa nak pergi toilet, kita masuk dengan kaki kiri, yang mana diiringi dengan lafaz zikir doa yang disebutkan tadi. Adakah perlu mengangkat tangan? Dalam hadis berkaitan dengan menadah tangan ketika berdoa, ada banyak. Cuma banyak lagi situasi ataupun keadaan yang tidak perlu diangkat tangan ketika berdoa. Antaranya ketika nak masuk tandas. Tuan-puan, kalau kita lihat tandas pada zaman Nabi SAW ataupun pada zaman dahulu, dia ni tak ada yang banyak buat tandas macam kita yang ada partition, ada penghadang. Banyak yang tandas dekat mana? Kawasannya lapang tapi jauh daripada orang. Maka kalaulah kita nak buang air di tempat yang terbuka, bukan tandas macam ni, maka kalau tandas kita masuk dengan kaki kiri dan kita baca doa. Iaitu sebelum masuk dah baca doa, dah masuk dengan kaki kiri. Manakala doa ini, kalau kita nak beramal ketika mana kita bukan masuk tandas yang proper. Contoh kita jalan dalam perjalanan yang jauh, tiba-tiba kita berhenti kat tepi jalan, kita nak buang air contoh. Maka doa ini ulama mengatakan kita baca ketika kita membuka pakaian. Contoh kita nak buang air kan, kita duduk bertinggung, maka kita buka pakaian, maka waktu itu lafaz zikir ini terkeluar dari bibir kita. Allahumma inni a'udzubika minal khubathi wal khaba'ith. Minta Allah jaga kita daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Seterusnya, kita kembali kepada tandas yang sekarang yang sedia ada kepada kita. Adabnya seterusnya ketika memasuki tandas, iaitu yang ketiga, kalau kita mampu. Kalau kita mampu, maka kita tutuplah kepala. Sama ada kopiah ke, ataupun ketika nak buang air tu kita duduk, maka kita ambil baju tutup ke. Kita tak mengatakan itu sunnah Nabi lakukan. Cuma disebutkan dalam athar ataupun riwayat para sahabat Nabi, antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Dia bila nak buang air, dia akan tutup kepala. Jadi kita boleh beramal dengan amalan para sahabat ini. Itu lebih mendatangkan adab sebenarnya. Abu Bakar kata apa? Aku tutup kepala sebab aku malu dengan Allah. Aku malu, aku buang air tu, aku malu dengan Allah. Jadi aku tutup kepala. Tak kisahlah, kopiah ke, ambil kain tola tutup ke, tidak ada masalah. Moga-moga ada kebaikan, amin, insya-Allah. Seterusnya, tuan-puan yang dirahmati Allah, berkaitan dengan memakai slipper di dalam tandas. Kalau kita lihat dalam hadis, ada disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, tapi hadis ini lemah sangat. Iaitu berkaitan dengan masuk tandas pakai slipper.
Cuma kita tak boleh mengatakan memakai slipper ketika masuk tandas itu sunnah. Sebab hal ini lemah. Kan kita dah belajar kalau dalam ilmu hadis, apabila kita nak beramal dengan hadis yang lemah, yang pertama antaranya kita tak boleh kata ini Nabi lakukan. Kita hanya mengambil kelebihan fadilat sahaja. Jadi bila kita pakai slipper tuan-puan, keadaan dia macam ni. Kalau kita rasa tandas kita tu kita yakin bersih, kita yang bersihkan, tak pakai slipper pun tak berdosa. Kita nak faham macam tu. Sebab apa? Sebahagian kita kalau tak pakai slipper masuk tandas, dia nampak jijik. Ni pengotok. Memang luaran nampak macam tu. Tapi kalau diri dia yakin tempat tandas dia, contoh tandas rumah kita, kita yakin bersih, sebab kita yang bersih kan, tak perlu pun tidak ada masalah. Cuma kalau di tandas lain, contoh RNR ke, contoh masjid surau mana-mana ke, kalau kita terasa kurang yakin macam tak bersih, pakailah slipper. Cuma sekali lagi saya ulang, kita tidak boleh mengatakan itu sunnah kerana ada perbahasan ulama berkaitan dengan hadis tersebut. Seterusnya, adab yang keseterusnya ketika membuang air, iaitu disunnahkan tidak mengangkat pakaian kecuali setelah dekat dengan tempat kita nak buang air. Ini kes ni, hadis ni berlaku kalau macam zaman dahulu lah yang saya sebutkan tadi. Kita nak buang air di tempat yang lapang, ataupun zaman sekarang kita nak buang air kat celah hutan ke mana. Ingat, jangan minta izin kat nenek kebayan, nak minta izin dekat pokok tuan tanah, jangan. Kita hanya beriman apa? Bismillah, sebut nama Allah dan minta perlindungan daripada Allah daripada gangguan syaitan. Itu sahaja. Maka bila kita dah sampai, kita waktu itu kita dianjurkan buka time kita betul-betul nak buang. Tapi kalau ikut keadaan sekarang, kita buka itu ketika kita betul-betul dalam tandas. Bukannya kita buka 1 meter daripada luar tandas, lari dalam keadaan yang tidak menutup aurat baru masuk tandas. Itu tidak dianjurkan, malah menjadi hukum haram kalau orang melihat aurat diri dia. Tapi sunnahnya, kita nak buang air, time itu baru kita buka. Dekat tempat tu ataupun dalam keadaan tertutup, mana disebutkan tadi. Seterusnya, berkaitan dengan adab buang air ataupun di dalam tandas, iaitu ini ada sedikit perbahasan ulama, iaitu berkaitan dengan kita berusaha mengelakkan diri kita buang air dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi ada hadis berkaitan larangan ini secara jelas dan ulama mengatakan haram. Sebahagian lain pula ulama mengatakan harus. Dia ada beberapa perbahasan. Antaranya yang pertama, banyak hadis sahih disebutkan secara total mutlak haram kita membuang air, buang air besar ataupun air kecil menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat macam ni. Okey, itu perbahasan ulama pertama mengatakan haram. Tak kisah tanah lapang ke, tak kisah tandas yang tertutup ke, haram tak haram. Pandangan ulama yang kedua iaitu harus kalau pada diri dia ada penghalang, ada dinding macam tandas rumah kita, macam tandas kat masjid ni. Maka kalau kita menghadap kiblat sekalipun, tidak kita mengatakan makruh atau haram. Tidak. Dia hukumnya harus sahaja. Cuma pandangan yang lebih menenangkan kita iaitu apabila di tanah lapang memang kalau boleh elakkan, jangan, memang haram. Kita dah tahu. Tapi kalau keadaan kita yang sekarang dalam keadaan tertutup, kalaupun tandas kita, masjid kita ni contoh menghadap kiblat, kalau kita mampu mengelak sikit daripada menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu lebih baik. Itu pandangan yang lebih menenangkan dari segi ulama untuk kita amal dan sampaikan. Jadi tuan-puan, kalau kita baru nak buat rumah nanti kan, kita plan baik-baik kan. Tandas tu kita plan elok-elok, kita tengok first kiblat dekat mana, belakang kiblat dekat mana, maka kita atur elok supaya tandas kita tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tetapi kalau ada penghadang, macam saya sebutkan tadi, ada partition, hukumnya harus, tidak ada masalah. Cuma lebih beradab, kalau mampu mengelak, elakkan. Adab yang seterusnya ketika dalam tandas, iaitu tidak membawa apa-apa tulisan ataupun benda-benda yang ada nama-nama Allah ataupun ayat Al-Quran. Contoh dia yang paling mudah kan, zaman dulu, taklah dulu, dalam 3-4 tahun lepas viral berkaitan dengan cincin yang ada nama Muhammad Rasulullah. Muhammad dia buat kat atas, Rasul dekat bawah dia, Allah bawah sekali. So dia ada 3 tingkat. Muhammadur Rasulullah ada dalam Al-Quran. 2 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Dan itu dalam surah Fath pun ada, dalam surah
Ali Imran pun ada. Jadi tuan-puan, bila Muhammad Rasulullah adalah salah satu kalimah dalam Al-Quran, contoh yang saya bawakan, maka kita haram, tidak dibolehkan membawa ayat Quran ataupun apa-apa benda yang ada kalimah Allah padanya di dalam tandas. Kalau kita terbawa, cara dia kita kena tutup dia, ataupun kita kena tutup tulisan tu, jangan bagi nampak. Contoh kalau cincin ni, sama ada kita terbalikkan cincin ni dan tutup macam ni, ataupun kalau kita tak mampu, kita bawa masuk dalam mulut, itu bahayalah. Cuma apa-apa usaha kita kena buat supaya tak terdedah nama-nama Allah. Al-Quran dalam poket ke, apa-apa sahaja, cuba kita berhati-hati ketika memasuki tandas, kerana perkara itu sangat dilarang oleh ajaran agama kita. Adab yang seterusnya iaitu tidak bercakap-cakap apa-apa dalam tandas kecuali keperluan. Kalau kita seronok bergosip, membawang dalam tandas, hukum makruh. Kan? Ini mungkin tak berlaku kat tandas kita kan. Contoh tandas asrama kan, dom kan. Oi, ni sembang pasal itu, sembang pasal ni, hukum makruh. Tapi kalau ada keperluan, contoh nak minta cebok ke, takkan kita nak senyap. Maka kalau ada keperluan, tidak terjadi makruh kepada diri dia. Disebutkan dalam hadis Imam Muslim, ada seorang lelaki berjalan di sisi Nabi SAW, yang mana pada waktu itu Nabi sedang buang air. Waktu tu sahabat Nabi ni bagi salam kepada Nabi. Nabi tak jawab. Dan disebut dalam riwayat hadis yang lain, Nabi menyebutkan tidak boleh memberi salam ketika seseorang sedang qada hajat, ataupun membuang air besar ataupun kecil, ataupun di dalam tandas. Maka kita dulu awal-awal kita dah belajar hak muslim sesama muslim. Apabila seorang muslim bagi salam kepada kita, wajib kita menjawab. Tetapi menjadi tidak wajib, malah menjadi haram kepada kita kalau kita jawab ketika kita dalam tandas. Jadi dalam hadis ini ulama juga meletakkan makruh ketika mana kita bercakap-cakap secara tidak ada keperluan di dalam tandas ataupun di kamar bilik mandi. Jadi itu untuk kita muhasabah lah. Ada kita mandi kan, dalam kata menyanyi dalam tandas, itu perkara yang kurang adab sebenarnya. Jadi cuba elakkan. Walaupun ulama mengatakan hukum dan makruh, elakkanlah. Makruh ni lama-lama boleh jadi berdosa. Apa maksud makruh? Allah tak suka. Adab yang seterusnya, tidak membuang air pada tempat orang lalu lalang ataupun dan tempat orang berteduh. Ini disebut dalam hadis Imam Muslim, yang mana Nabi SAW sebut kepada kita, takutlah kamu ataupun jagalah diri kamu daripada terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan yang pertama, kamu buang air di tempat orang lalu lalang. Contoh dekat depan pintu tu, dia pergi buang air depan pintu tempat orang keluar masuk, boleh mengundang laknat Allah. Yang kedua, di tempat orang berteduh. Contohlah bawah pokok mana-mana ke, ada kerusi ke, jangan tuan. Perkara itu boleh mengundang laknat Allah. Disebutkan dalam berkaitan dengan hukum di dalam kitab adab, antaranya kalau dibuang air pada tempat berteduh, iaitu contoh satu pohon ni dia yang punya, makruh hukum dia. Tapi kalau orang lain yang punya, haram hukum dia. Jadi kita kena berhati-hati, jangan buang air ikut suka. Minta maaf lah, belah-belah Mesir sana tu, setiap dinding itu toilet bagi mereka. Itu biasalah budak-budak Mesir, dia akan tahu. Jadi kita kalau pergi Mesir contohnya, ataupun negara Saudi sekalipun, dinding-dinding tu janganlah kita duk pergi rajin tangkap kambak, bersandak dekat dia. Kita takut-takut itu adalah bekas tandas orang-orang Arab yang lain. Sebab itu biasa. Sebab itu adab tu kita di Malaysia jarang nampak, tapi ada di lorong-lorong kecil. Kita sebagai orang yang Islam, yang beriman dengan agama kita, jangan buat. Perkara itu menjatuhkan maruah kita. Adab yang seterusnya, tidak buang air di tempat air yang bertakung ataupun air yang bergenang. Ini boleh kita kiaskan kepada kita buang air dekat kolam renang. Bagus punya duk mandi, tak ada nak pergi tanah, kita buang air dekat situ. Maka di situ ada perbahasan ulama. Adanya kita makruh, adanya mengatakan haram, sebab merosakkan air itu adalah orang awam punya, maslahat umum punya. Tapi kita mengeluarkan najis pada tempatnya, tempat air yang bertangkuh, tidak digalakkan. Kalau air yang kurang 2 kolam, air itu dah tak boleh buah, dah tak boleh kita buat untuk bersuci. Kalau luah, contoh macam saya sebutkan kolam, hukum dia makruh sebab
air tu kotor. Kotor dari segi pandangan manusia, jadi elakkan. Cuma kalau kita tengok dari segi sudut perubatan, kalau kita buang air kecil dalam air, tak baik sebenarnya. Nah, itu perkara yang tidak baik. Tuan-tuan boleh tanyalah, doktor, itu apa yang saya dengar. Daripada kenalan saya, tidak baik sebenarnya dari segi sudut kesihatan kita buang air dalam air yang bertakung ataupun dalam kolam. Nabi SAW sebut dalam hadis Imam Muslim, Nabi melarang kita buang air kecil di dalam air yang bertakung. Jadi larangan ini ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi berkaitan dengan adab di dalam tandas pula. Tadi kita dah tahu, kita dah masuk, kita dah buat adab dalam tandas, maka kita akan lihat adab ketika nak buang air pula. Ketika kita nak buang air. Yang pertama, sekiranya kita ingin buang air kecil, maka ada beberapa adab yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Yang pertamanya, kencing duduk ke kencing berdiri. Itu memang jadi masalah kepada kita. Ada yang kita pening dan tak tahu hukum berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertamanya, hukum kencing berdiri. Kita keluarkan hadis dulu. Nabi SAW, yang mana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yang mana Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kalaulah kamu dengar siapa-siapa cakap Nabi kencing berdiri, jangan percaya. Sebab aku nampak Nabi selalu kencing duduk. Itu hadis berkaitan dengan buang air kecil dalam keadaan duduk. Kalau berdiri pula disebutkan dalam hadis Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah. Dia waktu itu bersama Nabi di satu kawasan yang kotor ataupun pembuangan sampah lah. Maka waktu itu dia nampak daripada jauh Nabi buang air kecil dalam keadaan berdiri. Setelah tu dia macam tergamang tak? Lepas tu Nabi panggil dia, hang bawa air kat aku, Nabi nak berwuduk. Maka di sini ulama memberi kesimpulan. Hadis Aisyah tadi kata Nabi jangan percaya kalau orang cakap Nabi kencing diri, Nabi memang kencing duduk. Yes, Nabi kencing duduk. Manakala hadis yang kedua pun hadis yang sahih, Nabi pernah kencing berdiri. Secara kesimpulannya, pastinya afdal duduk. Afdal kita buang air kecil dalam keadaan duduk. Tetapi kalau pada tempat yang mudarat ataupun tempat yang kita rasa macam kotor dan kita yakin bila kita kencing berdiri lebih terselamat, maka kita dianjurkan buang air kecil dalam keadaan berdiri. Itu kesimpulan perbahasan ulama, dicantumkan kedua-dua hadis dan tuan-puan boleh beramal. Jadi tuan-puan, kalaulah kita pergi R&R ke mana-mana ke, tandas penuh, tandas duduk penuh, ada tandas mangkuk yang berdiri tu, kalau dah tak tahan dah, silakan dekat situ. Jangan kita terlampau nak street, tak mau nak kencing duduk juga. Sebab ada juga hadis Nabi kencing berdiri. Tengok situasi hadis yang saya sebutkan tadi, tempat yang kotor. Jadi mungkin waktu tu jubah Nabi kan kita tahu besar. Jadi Nabi risau, ini ulama bahaskan, takut kena kekotoran, maka nak kencing berdiri. Tetapi dengan syarat kita juga kena berhati-hati waktu kita kencing berdiri tu tak terpercik dekat pakaian kita. Jadi tuan-tuan, kalau kita buang air kecil dekat R&R yang mangkuk diri tu, jaga-jaga pastikan aurat kita tidak nampak. Kerana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kalau Nabi nak buang air kecil ataupun besar, Nabi akan duduk jauh daripada orang, tak bagi orang nampak. Jadi kita kalau ikut dari segi logik sekarang, mangkuk tandas yang berdiri tu yang untuk buang air kecil tu dekat-dekat. Kalau kita nak buang air dekat situ juga, disebabkan darurat tandas penuh, maka kita kena jaga adab seterusnya, jaga kita punya aurat ataupun kemaluan kita agar tidak nampak oleh orang sebelah. Itu tanggungjawab kita sebenarnya, untuk kita menjaga. Kalaupun kita dah usaha menjaga, tiba-tiba orang tu ternampak, maka kita terlepas dari segi dosa. Jadi dalam bab kencing juga tuan-puan yang dirahmati Allah, ada beberapa perbahasan. Antaranya kita pernah dengar bila kita buang air kecil kita kena berdehen. Antara lainnya kita kena duduk dengan cara punggung kita ni duduk di tapak kaki kiri, manakala kaki kanan kita angkat. Kalau dari segi, insya-Allah nanti kita akan belajar adab makan, sunnahnya kita terbalik. Kan, kaki kiri angkat, kaki kanan kita duduk.
Tapi dalam buang air disebutkan kaki kiri tu kita duduk atas dia, kaki kanan kita angkat. Maka hadis-hadis ini tuan-puan yang dirahmati Allah disebutkan bahawasanya hadis ini banyaknya sangat lemah. Cuma kalau dari segi ilmu perubatan, doktor kata mungkin kita ada penyakit kecil tidak lawas, dengan cara tu boleh mengubat kita, silakan buat. Cuma kita tak boleh kata ni Nabi buat ni, aku buang air kecil sebelah hang tadi aku tak dengar apa hang bedeh. Itu sunnah Nabi. Itu kita kena semak balik hadis berkaitan dengan hal tersebut, kerana kita menjumpai hadis itu sangat lemah. Cuma kalau berdehem itu mampu menghilangkan, mengeluarkan saki baki air yang masih ada, silakan kita buat. Itu kita lebih lihat kepada aspek kesihatan dan adab kepada kita agar pakaian kita tidak terkena najis. Begitu juga dengan, maafkan saya, iaitu berkaitan dengan mengurut kemaluan, itu pun sama. Sebab benda-benda ni banyak berlaku kepada orang yang was-was, yang dia ada thuluthul baul, iaitu kecil yang tidak lawas, maka dia ada penyakit ni. Cuma dia boleh buat apa cara sekalipun untuk dia hilang was-was. Yang penting tidak boleh menisbahkan itu sunnah daripada Nabi SAW. Tuan-puan yang dirahmati Allah, yang seterusnya, adab ketika buang air, iaitu ketika mana kita buang air, tuan-puan, kita tidak boleh memegang kemaluan kita dengan tangan kanan, dan kita tidak boleh cebok ataupun membasuh kemaluan kita dengan tangan kanan. Jadi kalau kita buat rumah nanti tandas kita tu biarlah paip tu belah kanan, supaya kita pegang paip belah kanan, belah kiri lah kita kalau nak pegang kemaluan, belah kiri. Kita nak basuh kita punya kekotoran pun belah kiri. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi melarang seseorang daripada kamu membuang air dan memegang kemaluan dengan tangan kanan dan membasuh ataupun istinja dengan tangan kanan, dan larangan ini bersifat makruh, iaitu ditegah ataupun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita nanti kita nak basuh anak kita ke yang kecil tu ke, cubalah dengan tangan kiri. Sebab kita kena muliakan tangan kanan kerana Nabi memuliakan tangan kanan. Yang seterusnya, tidak boleh bersuci dengan kekotoran ataupun tulang-tulang. Jadi ini bab berkaitan dengan istinja. Kalau kita nak menyucikan kemaluan kita selepas buang air, kalau tidak ada air maka kita boleh guna batu dan sebagainya, maka dilarang kita menggunakan tulang ataupun benda-benda kotor. Sebab kalau kita tengok logik, benda-benda kotor memang tak menghilangkan kekotoran. Tulang pula disebutkan dalam hadis bahawasanya tulang itu ialah makanan oleh jin. Tulang adalah makanan oleh jin. Jadi kita jangan duk kacau lah makanan dia. Jadi kita basuhlah dengan sama ada dengan air, itu lebih afdal, tak ada dengan batu yang ada 3 bucu yang kita akan belajar nantilah. Kita pun belajar fiqh berkaitan dengan taharah akan disebutkan dalam bab ini. Jadi tuan-puan, berkaitan dengan buang air kecil ni kita kena jaga-jaga, kita kena basuh dengan baik, dan kita kena teliti dalam basuhan buang air kecil. Cuma jangan terlampau hulu ataupun berlebih-lebihan. Kerana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, kita pernah dengar hadis ni. Nabi berjalan dengan sahabat Nabi dalam satu tempat. Tiba-tiba bila lalu dekat sebelah kubur, Nabi singgah ke 2 kubur. Ada 2 kubur Nabi singgah. Nabi patahkan pohon, Nabi pacak dekat atas 2 kubur tu. Terus sahabat tanya, kenapa hang buat lagu tu? Maka Nabi kata, aku harap dengan adanya tumbuhan ini ataupun dahan pohon ini, selama itu mereka berzikir, dan ketika mereka berzikir itu mampu meringankan azab kedua orang yang berada di dalam 2 kubur ini. Maka disebutkan dalam hadis juga apa dosa mereka. Yang pertamanya, seorang ni dia kaki adu domba, batu api, batu api. Yang keduanya, seseorang ni yang mana dia bila buang air kecil dia tak basuh dengan baik. Jadi tuan-puan, bila kita faham dalam hadis ni, Nabi sampai meletakkan satu pohon ataupun tumbuh-tumbuhan ke atas kubur dengan niat moga zikir dia tu meringankan azab orang di bawahnya. Pastinya azab sangat pedih. Mesti azab sangat pedih. Ini kita kategorikan sebagai dosa kecil. Jadi tuan-puan, dosa kecil pun diazab oleh Allah. Dan insya-Allah pahala kecil pun Allah akan bagi pahala kepada kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga,
kebanyakan orang-orang yang kena azab di kubur itu disebabkan tidak berhati-hatinya dia membasuh ketika setelah buang air kecil maupun air besar. Jadi kita kena hati-hati jangan ambil sambil lewat. Sebab kalau kita basuh dengan sambil lewat, tiba-tiba memang Allah takdirkan ada terkeluar lagi saki baki najis, kita bawa solat kan tak sah. Jadi benda kecil itu kita kena berhati-hati, dan benda kecil itulah Islam meletakkan tata cara kepada kita untuk kita berhati-hati. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, setelah kita dah masuk tandas, kita dah tahu adab-adabnya. Masuk kaki kiri, kita baca doa, kita meleraikan ataupun membuka pakaian ketika mana kita betul-betul dalam tandas ataupun ketika kita ingin buang air. Dan setelah itu kalau kita nak buang air kecil, maka ini adab-adabnya. Duduk lebih afdal, berdiri mengikut keperluan. Dan kalau mampu tidak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Seterusnya, kalau kita nak berdehem, kita nak buat apa-apa sahaja teknik yang boleh menghilangkan was-was ataupun meyakinkan kita bahawasanya air kecil sudah tidak ada, silakan kita lakukan. Bab pakai slipper dan tutup kepala itu lebih kepada bab adab sahaja. Setelah itu kita masuk sedikit berkaitan dengan mandi. Mandi pula. Tadi buang air kecil, buang air besar takkan saya nak sebut kot berdiri ke duduk tuan-puan. Tuan-puan faham-faham sendirilah. Itu adab-adabnya dan kena basuh dengan baik. Berkaitan dengan mandi pula tuan-puan yang dirahmati Allah, disebutkan perbahasannya berkaitan dengan mandi bogel. Mandi yang tidak ada seutas benang pun pada badan kita. Pastinya kalau kita mandi bertelanjang di hadapan orang, haram hukum dia. Di khalayak ramai, haram hukum dia. Dia nak mandi kolam, dia buka baju apa semua, dia loleh, dia terjun dalam keadaan berbogel, maka haram hukumnya sebab mendedahkan aurah. Manakala kalau dia duduk sorang-sorang di dalam tandas rumah dia, sendiri-sendiri dia, maka afdalnya dia menutup di bahagian bawah. Kerana dalam mausu'ah ataupun ensiklopedia fiqh menyebutkan aurat kita dengan orang, contoh laki dengan lelaki ataupun dengan orang lain, pusat dengan lutut kan. Perempuan seluruh badan dia dan kecuali muka dengan pergelangan tangan. Manakala aurat kita sendiri-sendiri iaitu depan dan belakang, maka paling kurang kita tutup diri kita ketika mandi atas dasar kita beradab dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang kita pakailah surah dalam contohnya, iaitu kita tutup depan dengan belakang. Itu lebih baik. Kalau nak lebih baik, tutuplah pakai kain basah. Itu lebih menenangkan dan lebih beradab sebenarnya. Jadi kita tak mengatakan orang yang mandi bogel ini haram, tidak. Kita juga tidak mengatakan makruh kepada haram, sebab di situ ada beberapa perbezaan pandangan ulama. Cuma secara kesimpulannya tutup lebih baik. Bab tutup kepala tu kita dah tahu itu amalan para sahabat sebab malu, apatah lagi tutup kemaluan. Itu perkara yang mungkin kita boleh ajar kepada anak-anak kita agar nak malu tu lebih kepada Allah, lebih kita kena malu. Begitu juga kalau kita duduk seorang-seorang dalam bilik tuan-puan, kita nak tidur, sebenarnya kita tidak dianjurkan juga untuk tidur dalam keadaan berbogel. Cuma kalau panas, bukalah semua tapi yang depan belakang tutup. Itu lebih baik, dan itu secara kesimpulan yang ulama letakkan kepada kita agar lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu habis kita mandi, maka mandi ni sunnah dia, cara dia ialah kita mulakan dengan membasuh kedua tangan, diikuti kita membasuh kemaluan depan dan belakang. Seterusnya kita basuh kepala, diiringi dengan air tersebut kita basuh anggota sebelah kanan dahulu dan sebelah kiri terlebih dahulu. Itu sunnah dia. Tapi jangan kita beramal ini ketika mandi wajib saja. Mandi lain pun tuan-puan ingat ini yang Nabi mandi. Jadi kita beramal lah. Kita buka shower tu, basuh tangan dulu, basuh kita punya kembalan depan dan belakang dulu, basuh kepala dulu, betul kita pusing lah, basuh bagi kiri belah kanan, bagi kiri sebelah kiri atas sampai ke bawah. Itu sunnahnya. Tapi kalau selain daripada itu silakan. Harus sahaja. Yang penting mandi kita itu, khusus yang mandi wajib, pastinya terkena semua anggota badan kita, air itu lalu. Supaya kita tidak ada sifat ataupun perasaan was-was yang mana ini tak kena bahaya. Yang penting mandi kita kena niat bahawasanya untuk kebersihan dan untuk
mudah ataupun bersemangat ibadah kepada Allah. Jadi tuan-puan, habis kita punya urusan di dalam tandas, kita keluar tandas. Maka disunnahkan kita keluar tandas dengan kaki kanan. Kita mendahulukan kaki kanan diiringi dengan lafaz zikir paling kurang ghufranak. Ghufranak. Ghain fa ra alif nun kaf. Ghufranaka ataupun ghufranak, iaitu yang membawa maksud keampunanmu ya Allah. Para ulama membincangkan sebab apa Nabi ajarkan bila kita keluar tandas kita kata keampunanmu ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Sebabnya yang pertama antaranya, waktu kita buang air tu Allah mudahkan kita buang kekotoran dalam badan kita, buang air ke ataupun mandi. Maka bila kita keluar tandas kita teringat tadi Allah mudahkan aku nak mandi, aku nak buang air. Maka dengan kita keluar tandas kita berdoa, ya Allah ampunilah, bersihkanlah juga dosa-dosaku. Jadi itu antara kefahaman ulama berkaitan dengan doa ini. Ataupun mungkin tuan-puan nak berdoa dengan alhamdulillahillazi azhaba 'annil adza wa 'afani. Itu pun ada disebut dalam hadis Imam An-Nasa'i. Jadi itu antara adab berkaitan dengan tandas dan hal-hal berkaitan dengannya, daripada masuk, ketika duduk dalam tandas apa adabnya, jangan bercakap, jangan bernyanyi dan sebagainya, tidak dibolehkan menjawab salam dan memberi salam. Habis kita dah urusan dalam tandas, kita nak keluar tandas, semua itu adab yang mana disebutkan dalam hadis, dan insya-Allah semua itu dikira sebagai sunnah yang mana boleh kita amal dan sampaikan sama ada di masjid ini ataupun di rumah kita lebih lagi. Jadi insya-Allah kita kesambung sedikit lagi sebagai penutup setelah azan nanti insya-Allah. Muhammad Rasulullah.
قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة على النبي وآله محركات ريح الصبا أغصان أما بعد. Tuan-puan yang dirahmati Allah, ada sedikit lagi berkaitan dengan adab ketika buang air kecil. Antaranya tidak membuang air kecil di lubang-lubang yang kita tak tahu apa ada dalam tu. Contoh kat tepi pantai kan, kita nampak ada lubang, kita nak buang air kecil dekat situ, maka dilarang sebenarnya. Kerana yang pertamanya boleh jadi lubang kecil itu ada penghuni binatang, ketam ke. Dan disebut dalam hadis Abu Dawud, lubang-lubang ni adalah antara tempat tinggal juga bagi jin. Jadi kita dilarang. Kadang-kadang kita lihat orang yang kena histeria ni, dia buang air tak betul. Dia buang air pada tempat yang tidak sepatutnya, maka kita kena berjaga-jaga. Antara adab lainnya dari sudut untuk ihtiyat ataupun berhati-hati, kita tidak buang air kecil pada tapak ataupun tempat yang kerah. Takut merecik balik. So carilah tanah ataupun tempat yang boleh serap, ataupun buang air kecil pada tempat, contohlah mangkuk tandas tu apa, itu lebih baik daripada kita buang air pada tempat yang kering dan kita boleh anggarkan bila kita buang air dalam keadaan duduk sekalipun akan terpercik. Maka cuba elakkan kita risau-risau terpercik kerana pakaian kita dan bernajis. Dan yang terakhir disebutkan dalam hadis Imam An-Nasa'i, Nabi melarang kita, ada dua benda Nabi larang. Yang pertama dia sentiasa duk sikat rambut dia. Siang malam dengan sikat dia, duduk sikit sikat. Yang keduanya ialah dia buang air di tempat mandi. Jadi itu antara perkara yang kita kena beri perhatian berkaitan dengan adab-adab ini. Moga-moga adab yang kecil ini yang Islam ajarkan kepada kita, daripada segi masuk dan keluar tandas, Allah beri pahala sunnah, amin insya-Allah. Moga-moga juga Allah beri kesihatan yang baik kepada kita di atas beramal dengan sunnah ketika membuang air. Hadza wabillahi taufik. Saya tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanallah walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.